billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Ini hari Rabu 15 hari bulan bersamaan dengan 10 Jamadil Awal. 10 Jamadil Awal 1443 Hijrah. Bulan-bulan hijrah ni gunakanlah dalam kehidupan sehariannya. Macam mana nak guna? Siapa yang ada kuasa, pengurus, ketua jabatan dan sebagainya, tukarlah bila tulis surat tu dahulukan dengan bulan hijrah, barulah bulan bukan hijrah ni panggil apa, bulan hijrah dengan yang bukan hijrah ni aku lupa dah. Masihi. Tulis hijrah dalam memo, dalam surat tu kepala itu bulan hijrah dulu, kalau bolehlah. Tak ada salahnya, tak masuk penjara je kalau tulis bulan hijrah dulu pada surat. Amalkan. Kadang kita tak guna. Kemudian masa kita nota-notakan pada kita punya kuliah, hari ni kuliah bab apa, ustaz apa, pukul berapa, letak bulan hijrah tu dulu, kemudian barulah yang tahun masti. Supaya nanti bila kita review kita ingat balik, oh Masya Allah, kali pertama aku baca kitab ni dengan siapa, pukul berapa, dengan isteri ke, dengan anak ke, subuh ke, maghrib ke, nota kat situ. Saya lupa dalam bahasa Arab ada nota tu apa, Nurul? Dobek. Kalau ingatlah. Kalau ingat cek Google lah, apa maksud nota tu. Biasa kita nota kat tu kan. Jadi gunakanlah bulan hijrah ni insya-Allah. Baik, pada tanggal 10 Jamadil Awal ni kita masuk kepada babak seterusnya novel agung. Kenapa novel agung? Sebab ini kalam Allah, cerita Nabi Yusuf. Semalam kita dah tamatkan pada ayat 38 tu. Semalam bermula bagaimana helah. Ini helah helahnya Nabi Yusuf untuk menahan adiknya Bunyamin di Mesir. Tengok. Dalam helah ni Nabi Yusuf tidak menipu. Kita kena tengok Nabi Yusuf tidak menipu. Hari ni kita tengok bagaimana kata-kata Yusuf tu nak mengelak, mengatakan adik dia ni pencuri. Maksudnya dia tak kata adik dia mencuri. Tapi dia membuat helah. Dia kata yang barangan tu bertemu ada pada adik dia, pada unta adik dia. Atas sebab tu dia ditahan. Kita semalam dah bincang, ni syariat lama, syariat Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf mengatakan begitu. Dia tak khabarlah yang adik dia ni mencuri. Hari ini ada pengesahan kata-kata Yusuf pada awal ayat 79 tu. Yang kita tengok seterusnya bagaimana. Semalam ayat 78 kita dah tengok dah macam mana adik-beradik Nabi Yusuf yang 10 orang. 10 orang tu ibu lain. Nabi Yusuf Bunyamin mak lain. Bagaimana dia tahu dah, dia dah ikat janji dengan ayah dia Nabi Yaakob, dah bersumpahkan nama Allah. Jahat-jahat juga tapi tauhid tu ada. Hari ini kita tengok bagaimana walaupun dia macam-macam helah sebelum tu, tetapi tauhid dia kepada Allah tu masih ada. Dia yakin atas janji dia kepada Nabi Yaakob dan bersumpah atas nama Allah. Atas sebab tu kita tengok hari ni bagaimana abang sulung dia, kata salah nama Yahuda gitulah. Abang sulung dia membuat satu perancangan lain pula supaya dia bertanggungjawab atas ditahannya Bunyamin di Mesir. InsyaAllah hari ini kita tengok perjalanan seterusnya kisah Yusuf, Bunyamin dan 10 adik-beradik dia ni. Belum lagi sampai ke bab bertemu dengan Nabi Yaakob, belum lagi. Hari ini tengok macam mana adik-beradik ni balik jumpa ayah dia, apa kata ayah dia. Wallahu a'lam, insya-Allah kita sambung. Silakan yang membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف
فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون هردا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Terjemahan bagi ayat 79 hingga 86. Dia Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah daripada menahan seseorang kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami melakukan demikian, bermakna kami orang-orang yang zalim. Maka ketika mereka berputus asa terhadapnya, iaitu keputusan Yusuf, mereka mengasingkan diri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang paling tua di antara mereka berkata, tidakkah kamu ketahui bahawa ayah kita telah memegang janji daripada kita dengan nama Allah dan sebelum itu kamu telah mensia-siakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini yakni Mesir sehingga ayahku mengizinkan untuk kembali atau Allah memberi keputusan terhadapku. Dan dia sebaik-baik pemberi hukuman. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa di sebalik itu. Dan tanyalah kepada penduduk negeri tempat kami berada dan kafilah yang datang bersama kami dan kami adalah orang yang benar. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan dia Yakub berpaling daripada mereka iaitu anak-anaknya seraya berkata, aduhai sedihnya aku mengenang Yusuf. Dan kedua-dua matanya menjadi buta kerana sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anaknya. Mereka berkata, demi Allah, engkau tidak pernah berhenti daripada mengingati Yusuf sehingga engkau menghidap penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang binasa. Dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku dan aku mengetahui daripada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Mu'jam, wajadna, al-wujud iaitu sesuatu yang dapat disimpulkan adanya memiliki beberapa bentuk. Boleh melalui panca indera, daya keinginan, emosi atau akal. Boleh juga disimpulkan adanya melalui wasilah akal seperti mengetahui Allah dan kenabian. Dan apa yang disandarkan kepada Allah semata-mata pengetahuan sahaja tidak dapat digambarkan. Kerana Allah suci dari penyifatan dengan mempunyai anggota badan atau alat-alat lainnya. Hukum berdasarkan bukti nyata. Tafsir jalan lain. Qala ma'adallah. Lafaz ini dibaca nasab kerana menjadi isim masdar sedangkan fi'ilnya kata kerja tidak disebutkan. Kemudian disandarkan kepada
Maf'ul iaitu objeknya, artinya aku mohon perlindungan kepada Allah. An na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu. Daripada menahan seseorang kecuali orang yang kami temukan harta benda kami padanya. Nabi Yusuf alaihissalam dalam hal ini tidak menggunakan kata mencuri demi untuk memelihara diri daripada perkataan dusta. Inna idzal lazalimun. Jika kami berbuat demikian, maka benar-benar menghukum selain daripada orang-orang yang zalim. Tafsir At-Tabari. Setelah terbukti Bunyamin sebagai yang tertuduh dan sudah ditetapkan bahawa Bunyamin akan ditinggalkan bersama Yusuf berdasarkan pengakuan mereka, mulalah mereka meminta belas kasihan dan meminta pengecualian. Lalu mereka berkata, wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia, iaitu surah Yusuf ayat 78. Maksud mereka, dia mempunyai seorang ayah yang sangat mencintainya serta menjadikannya sebagai tempat mencurahkan kerinduan daripada anaknya yang hilang. Kerana itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Surah Yusuf ayat 78. Mereka menginginkan agar dia Bunyamin yang ditahan Nabi Yusuf AS diganti dengan yang lainnya, salah seorang di antara mereka. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Surah Yusuf ayat 78. Iaitu termasuk orang-orang yang berbuat adil dan suka menerima kebaikan. Dia Yusuf berkata, aku memohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seseorang kecuali orang yang kami temukan ada harta kami padanya. Surah Yusuf ayat 79. Iaitu sebagaimana perkataan dan pengakuan kamu, jika kami berbuat demikian bererti kami orang yang zalim. Surah Yusuf ayat 79. Iaitu jika kami menahan orang yang tidak bersalah atau kami membiarkan orang yang salah, maka kami termasuk orang yang zalim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada menahan seseorang kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Surah Yusuf ayat 79. Dia yakni Yusuf berkata, aku minta perlindungan kepada Allah daripada menahan seseorang yang tidak bersalah. Demikian pula Ibnu Humaid telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami daripada Ibnu Ishaq, aku memohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seseorang kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, bererti kami orang yang zalim. Surah Yusuf ayat 79. Yusuf berkata, jika kami menahan orang yang tidak bersalah, yang tidak mengambil harta kami, maka kami berbuat bukan pada haknya dan berbuat kecurangan atas manusia. Riyadus Salihin. Daripada Abu Abdullah Tariq bin Ushaim radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan mengingkari sembahan selain daripada Allah, maka telah suci harta dan darahnya dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menerangkan yang pertama, syarat tauhid adalah berlepas diri daripada perkara yang disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kufur kepada taghut. Yang kedua, seseorang muslim itu terlindungi darah, harta dan kehormatannya. Dia tidak boleh dizalimi. Yang ketiga, menetapkan hukum berdasarkan perkara yang nampak. Hadis Nabawi. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Hilal bin Umayyah menuduh isterinya di hadapan Nabi SAW berbuat serong iaitu selingkuh dengan Syarif bin Sahma. Lalu Nabi SAW bersabda, apakah kamu punya bukti atau punggungmu dipukul, hukum qazaf? Maka dia berkata, wahai Rasulullah, jika seorang daripada kami melihat ada seorang lelaki bersama isterinya, apakah dia harus mencari bukti? Baginda mengatakan, harus ada bukti, punggungmu harus disebat atas tuduhan ini jika tidak terbukti. Lalu diceritakanlah tentang hadis li'an, saling melaknat antara yang menuduh dengan yang dituduh. Hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari. Hadis Qudsi. Daripada Muslim bin Yasar Al-Juhani bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya ayat ini, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam daripada tulang punggung mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka sambil berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lalai terhadap ini, iaitu keesaan Tuhan. Surah Al-A'raf ayat 172. Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW ditanya tentang ayat ini.
Maka baginda menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam lalu mengusap punggungnya dengan tangan kanannya. Allah mengeluarkan daripadanya beberapa keturunan. Kemudian dia berfirman, aku menciptakan mereka untuk syurga dan mereka beramal dengan amalan ahli syurga. Kemudian Allah kembali mengusap punggung Adam dan mengeluarkan keturunan daripadanya. Kemudian Allah berfirman, aku ciptakan mereka untuk neraka dan mereka beramal dengan amalan ahli neraka. Seorang lelaki lalu bertanya, wahai Rasulullah, lalu untuk apa kita beramal? Rasulullah SAW menjawab, Allah jika menciptakan hamba sebagai ahli syurga, maka dia mendorongnya beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga ia mati mengerjakan amalan ahli syurga dan kemudian Rabbnya memasukkannya ke syurga. Dan jika menciptakan hamba ahli neraka, maka dia mendorongnya beramal dengan amalan ahli neraka, hingga dia mati mengerjakan amalan-amalan ahli neraka, lalu Rabbnya memasukkannya ke neraka. Telah diceritakan kepadaku daripada Malik, telah sampai iaitu kabar kepadanya bahawa Rasulullah SAW bersabda, telah aku tinggalkan untuk kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh dengan keduanya, iaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Imam Malik. Baik, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah, kita berkongsi beberapa perkara, banyak maklumat yang penerbit bagi kita pada hari ini. Nanti kita bincang sikit pasal li'an, sumpah laknat, bukan sumpah laknat lah, tuduhan zina, kemudian pengertian hadis kursi tu InsyaAllah. Tapi kita rumuskan sikit muka surat ni berkenaan dengan perjalanan seterusnya kisah Nabi Yusuf. Babak seterusnya dah mula apabila adik-beradik Nabi Yusuf ni kembali. Bukan semua salah seorang tinggal di Mesir. Salah seorang tinggal di Mesir. Saya lupa dah nama dia. Nanti kalau saya jumpa nama dia dalam tafsir Ibn Katsir ada menyebutkan nama salah seorang adik-beradik yang tinggal. Katanya yang sulung. Ada kalau tengok syarah daripada tafsir Pimpinan Rahman tu disyarahkan oleh Tuan Guru Dr. Basik. Dia kata Yahuda. Tapi dalam Ibn Katsir pilih nama lain. Wallahualam. Tak pentinglah, tapi yang sahihnya salah seorang adik-beradik itu dikatakan yang sulung tinggal di Mesir menjaga sekira-kiranya dia boleh negosiat lagi dengan Al-Aziz pembesar iaitu Nabi Yusuf untuk melepaskan Bunyamin. Ataupun bab kata dia kalaulah Bunyamin ini dilepaskan, siapa pula nak jaga Bunyamin? Sebab dia dah bersumpah dengan nama Allah kepada ayah dia Nabi Yaqub untuk jaga Bunyamin. Adik-beradik itu pun balik dan menceritakan perihal Bunyamin kena tuduh jadi pencuri. Bahkan dia kata kami nampak sendiri di depan mata kami bagaimana bekas tu dijumpai pada barang-barang Bunyamin. Kalau tak percaya tanya kabilah lain. Sebab dia dah tahu dah dulu-dulu dia pernah datang dengan kata dusta kepada ayah dia kan. Dia percaya dah dulu masa Yusuf dulu kita dah buat. Kali ini dia kata seolah-olah ini betul ni, betul. Dia tahu ayah dulu tak percaya. Apa kata Nabi Yaqub? Sebenar ayat 83 Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan itu. Dalam kurungan itu ditulis urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Siapa mereka tu? 3 orang. Nabi Yaqub nak datangkan kembali Yusuf, Bunyamin dengan salah seorang anak dia yang tinggal tu. Salah seorang anak dia yang tinggal di Allahumma salli ala Muhammad di Mesir tu salah seorang dari 3 orang. Jadi Nabi Yaqub kata engkau jelah anggap apa yang kata-kata engkau ni baik. Ayat 84 tu 84 Allahumma salli ala Muhammad wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa. Yang tu kan. Dan ia kata itu Allahumma salli ala Muhammad satu yang buruk. Betul lah. Yang Nabi Yaqub kata dulu pun aku dah tahu masa kau datang bawa baju yang berlumuran darah palsu tu kepada aku. Nabi Yusuf sebenarnya dah ada firasat dia mengatakan ini tak benar. Yusuf masih lagi hidup. Sebab dia dah tahu dah akan terhasilnya takbir mimpi yang awal. Yang Yusuf akan menjadi pembesar, orang sujud kepada dia. Dia dah tahu dah awal-awal. Maka kali ini dia dah Yusuf hilang, tak balik-balik lagi. Bagi dia Yusuf memang tak mati. Bunyamin pula kena tahan dan salah seorang anak dia pun kena tahan. Ni dalam Ibn Katsir dia kata anak yang kena tahan tu bukan kena tahan lah.
Yang tinggal untuk menjaga Bunyamin ialah Rubail. Rubail. Ibnu Katsir memilih nama Rubail. Wallahu a'lam ya. Rubail. Jadi hari ini dah sampai ke bab tu. Yang kata kunci dia pertama 79, Nabi Yusuf dia tak menipu. Dalam membuat helah ni pun dia tidak menipu. Dia hanya kata, aku hanya tahan orang yang pada barang dia ada barang aku. Syariat dia begitu. Nabi Yusuf tak katalah yang Bunyamin ni pencuri. Aku nak tahan pencuri. Tak, dia tak cakap nak tahan pencuri. Dia kata, aku berlindung kepada Allah daripada menahan seseorang kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami melakukan demikian, makna kami orang yang zalim. Maknanya kalau aku ambil lah ganti orang lain, aku nak tahan orang lain, tak bolehlah zalim lah. Aku hanya tahan orang yang ada barang aku pada dia. Bunyamin lah. Tak, sebab tu dia tahan Bunyamin, sebab barang dia ada pada Bunyamin. Dia taklah kata Bunyamin ni pencuri. InsyaAllah besok kita sambung lagi bab Yusuf ni. Apabila Nabi Yaqub memberi arahan-arahan khusus kepada anak dia, wahai anak-anakku, pergilah kamu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Ayah dia beri arahan kepada anak. InsyaAllah hari Isnin lah. Hari Isnin kita sambung 87 sampai 95 insyaAllah. Tapi kita ambil sikit lagi. Penerbit hari ini bawa satu hadis daripada Rasulullah, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Hilal bin Umayyah menuduh isterinya di hadapan Nabi SAW membuat serong, selingkuh tulis ni, zina lah, buat tak baik dengan Syarif bin Sahma. Dia tuduh isteri dia. Lalu Nabi SAW bersabda, apakah kamu punya bukti? Ada bukti ke? Ataupun punggungmu dipukul? Ataupun kamu tak ada bukti nak kena qazaf, kena sebat? Maka dia berkata, wahai Rasulullah, jika seorang pada kami melihat ada seorang lelaki bersama isteri, kalaulah kami ini suami, nampak ada lelaki lain bersama isteri kami, apakah dia harus mencari bukti? Baginda mengatakan harus ada bukti, punggungmu harus disebat atas tuduhan ini jika tidak ada bukti. Maka dengan ini datang hukum li'an. Dah dengar li'an? Kalau ingat tak ingatlah. Li'an, tengok nota ni ya. Li'an ni apabila suami nak tuduh isteri dia berzina dengan orang lelaki lain tapi tak ada bukti. Ingat, zina ni berat. Tuduhan yang berat. Kalau isteri boleh kena rejam sampai mati. Hukuman dia maut lah. Kalau zina orang yang belum berkahwin disebat. Tapi untuk isteri ataupun suami yang berzina kena rejam sampai mati. Itu hukum hudud. Wallahualam, perincian dia saya tak ingat dah. Tapi li'an ni kita tuduh, melaknat. Li'an, istilah kita sumpah. Suami dia sumpah laknat atas tuduhan zina terhadap isteri. Macam tu. Dia ada dua. Satu atas sebab zina. Kedua, suami nak menidakkan bayi dalam kandungan atau bayi yang lahir. Suami kata, ni bukan anak aku. Wallahualam atas sebab apa? Mungkin sebab suami dia rasa dia bermusafir lama. Dah musafir 2 tahun, kerja kapal lah, balik dia isteri ngandung. Dia tak ada bukti. Jadi dia boleh sumpah li'an. Li'an ni masih dipakai lagi dalam undang-undang kita. Ada undang-undang pergi mahkamah syariah lah tuduhan ni. Hakim akan menentukan. Maka boleh bercerai atas asbab li'an. Suami isteri berpisah. Kalau mahkamah setuju, suami isteri ni sekarang lah. Suami isteri boleh berpisah. Dan suami tu haram kahwin balik dengan isteri yang di li'an tu. Tak boleh selama-lamanya. Tak boleh dah Cina buta ke apa, tak ada dah dalam bab ni. Dia suami kena lepaskan daripada hukuman qazaf. Isteri dikenakan hukuman jika tidak menolak tuduhan. Nanti kita tengok macam mana nak tolak tuduhan tu. Anak yang dinafikan dalam sumpah ternafi nasabnya. Maksud anak tu, kalau mahkamah tetapkan ya, li'an tu, maka anak tu bukan nasab dia lah. Anak orang lain. Dan isteri berhak tuntut nafkah anak jika suami tidak nafikan nasab dia. Tapi kalau suami tak nafikan nasab dia tu, dia boleh tuntut. Macam mana isteri ni nak bangkang ataupun nak melepaskan diri daripada li'an ni? Li'an ni sumpah. Sebab sumpah dalam Islam ni besar. Bukannya sumpah-sumpah macam kita ni. Aku sumpah dah. Sumpah dalam Islam besar. Didatangkan dengan tanggungjawab dan didatangkan dengan laknat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat besok kalau sumpah tu menipu. Jadi kalau suami tu tuduh isteri dia
berzina. Sebab berzina ni bukti dia apa yang Rasulullah SAW kata tu, mendatangkan 4 yang nampak perbuatan zina. Perbuatan zina tu nampak perbuatan tu sendiri, bukan nampak dalam bilik, bukan nampak berpeluk dan sebagainya, nampak perbuatan zina tu sendiri. Syafah masuk ke dalam kemaluan. Memang nampak perbuatan tu. Jadi susahlah, memang susahlah. Sebab tu kita ni taklah disuruh untuk mengendak orang kan. Kita mengelakkan zina tu berlaku, awal-awal dia dah potong dah. Paling kuat pun tangkap khalwat je lah. Begitu. Jadi dalam kes ni, isteri kalau dia tidak melakukan zina tersebut, dia sumpah balik je. Dia bersumpah balik. Masing-masing bertanggungjawab atas sumpah masing-masing. Wallahualam. Kena baca lagi lah bab ni. Fikmah haji tu bab Allahumma salli. Saya lupa dah kitab berapa bab ni. Jadi boleh baca sikit-sikit. Kurang-kurangnya nauzubillah benda ni tak berlaku pada kita lah, tapi manalah tahu ada kawan-kawan kita kan, tiba-tiba datang pada kita, macam mana semalam aku nampak isteri aku nampak suami aku gini-gini, macam mana nak buat apa, kita pun tak tahu nak buat apa kan. Kawan-kawan, dengan sedikit maklumat ni kita boleh bagi nasihat. Buat nikah, kahwin, cerai ni kita nak kena ada ilmu. Satu untuk kita, dua untuk orang sekeliling kita. InsyaAllah. Itu sedikit sebanyak bab lian. Kena baca lagi lah. Saya cerita sikit-sikit ni. Kemudian hadis kursi. Hadis kursi ni panjang. Kata kunci hadis kursi ni, siapa yang dilorongkan untuk syurga di dunia ni, Allah dah tunjuk ke dia lorong-lorong. Dia punya perbuatan dia punya akhlak dia punya kepribadian dia, amalan-amalan dia, semua amalan ahli syurga. Jadi kita tengoklah. Kita stock take di kita sendiri, tengok apakah amalan aku ni sebahagian daripada amalan-amalan yang dijanjikan sebagai penghuni syurga. Begitu. Semua tu amalan tu. Amalan kita ni bukan ibadah kita sembahyang, bang, haji, umrah tu ya. Aku sembahyang 5 waktu, aku sedekah, aku dah pergi haji dah, aku dah pergi umrah dah, bayar ahli syurga aku. Tak habis lagi. Orang miskin, ekonomi, kita jaga halal haram, kita sentiasa mendahulukan peniaga muslim, kita bayar zakat, itu semua. Kita dirikan masjid, kita bantu sini, itu semua ibadah. Bukan ibadah ni kita seorang je. Aku tiap-tiap hari bangun tahajud, ahli syurga aku. Tak lepas lagi weh. Jangan kita anggap mudah begitu kan. Amalan ahli syurga ialah amalan sepenuhnya kita, ibadah kita ni keseluruhan kita. Bukan satu bab je. Ingat bukan disebabkan kita sembahyang 5 waktu on time, sedekah hari-hari, baca Quran awal pagi, bangun tahajud banyak hari, tak menentukan lagi kita dah confirm ahli syurga. Tapi itulah lorong-lorong mengatakan adalah petunjuk yang kita ni dah jalan yang ramjuh lah. Ramjuh. Dalam hidup kita masih lagi ada amalan-amalan yang tak kena. Buat maksiat, mata bersendirian, duk tengok telefon tu, sengihnya tengok cerita-cerita lawak perempuan-perempuan seksi, apatah lagi cerita-cerita lucah, maksiat mata sendiri-sendiri kan. Itu amalan ahli syurga ke tak? Sebab tu hari-hari kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma faqihna fiddin, minta Allah beri kita kefakihan dalam agama. Pakaian kita macam mana keluar? Dalam pejabat kita nampak lawa je, tudung labuh apa semua. Kat luar kita tak jaga dah. Tudung 10 depa tetapi punggung terkeluar. Pakai seluar ketat. Macam-macam tu. Lelaki dan perempuan sama je. Buat tudung masing-masing, Masya Allah, hebat. Tapi buat pakaian dah jadi macam sari India dah. 4 meter, 5 meter punya sari, pusat terkeluar. Gitulah kita. Jaga muslimat, khususnya di bawah tanggungan saya di pejabat. Kekalkanlah kepribadian, kelakuan, pakaian di pejabat ni kat luar. Jangan kat luar cara lain Pak. Kat luar awak dah jatuh bawah tanggungjawab ibu bapa awak. Kalau ada suami, suami awak. Tapi di sini kat pejabat, tanggungjawab saya lah pula. Begitu Jadi yang kita nak ni, kita lah didorongkan beramal dengan amalan ahli syurga sehingga ia mati. Bermakna amalan kita tu sampai hujung besok. Sampai hujung besok, bukan amalan kita selama-lamanya, takut hujung besok dipalingkan. Itu kita bimbang, takut dipalingkan. Ia mati mengerjakan amalan ahli syurga, kemudian Rabbnya memasukkannya ke dalam syurga, insya-Allah. Kita lakukan amin amin ya rabbal alamin. Sikit-sikit lah Tujuan kita pagi-pagi ni kita bincang-bincang sikit-sikit. Reminder pagi-pagi beberapa perkara, bukan saja ibrah daripada perjalanan cerita Nabi Yusuf, yang insya-Allah kita akan cuba khatamkanlah dalam bulan Disember ni.
Tetapi pelbagai lagi reminder ya, yang tazkirah yang penerbit dah beri kepada kita melalui hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis kursi dan cerita-cerita para sahabat, ya, insya-Allah, ya. Sikit sebanyak walaupun membaca bersama, kita ambillah ibrah pengajaran daripada kitab Al-Quran Amazing ini, insya-Allah. Semoga insya-Allah hari Senin depan tak ada live, kita akan siarkan video, video Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Senin, Selasa, Rabu, insya-Allah. Senin, Selasa, Rabu kita buat rakaman untuk 3 muka surat seterusnya, insya-Allah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqa wa imanan kamila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.